Okay. So saya kita akan mulakanlah perbincangan kita ni. Okay. Okay, boleh nampak skrin saya? Sekejap you are presenting your screen. Okay, boleh nampak skrin saya? Boleh. Okay, apa yang anda nampak kat skrin masing-masing? Ada apa? Ada gambar Apa dia? Educational Psychology Developing Learners. Okay, so dia ada dua side lah. Satu dekat bahagian kiri ni Educational Psychology Developing Learners, and then satu side lagi ni adalah bahagian kita punya Google Meet lah, sebab nanti ada kawan-kawan yang nak masuk, saya nak tekan admit kat situ sementara ni. So kita mulakan. Tajuk kita Individual Differences and Special Education Needs. Okay, so macam tadilah terjemahan dia ataupun maksud dia, kepelbagaian individu atau perbezaan individu dan juga pelajar berkeperluan khas. So kalau kita sebut perbezaan individu ni atau mungkin dia berkait dengan perbezaan kumpulan kan, ataupun group differences yang kita bincangkan minggu lepas. Okey, kalau pelajar berkeperluan khas ni agak-agak apa yang terlintas kat fikiran masing-masing? Siapa pelajar berkeperluan khas? Pelajar yang perlu cara khusus untuk belajar. Pelajar yang perlu cara khusus untuk belajar. Okey, saya nak panggil Zakwan. Ada Zakwan? Zakwan, itu nama orang tu. Sorry. Zakwan Zamani. Zakwan? Ya. Tadi Habib cakap pelajar yang mungkin ada keperluan khusus untuk belajar. Contohnya seperti biasa, seperti siapa? Zakwan? Contohnya seperti siapa? Seperti pelajar OKU. Pelajar OKU. Contoh OKU? Spesifik sikit? Spesifik sikit. Contohnya? Pelajar yang mengalami masalah pendengaran. Okey, terima kasih. So, contoh macam pelajar ada masalah pendengaran, pelajar yang cacat penglihatan, ada masalah apa orang kata, tak boleh bertutur atau masalah pertuturan kan, pelajar yang pekak. So itu antara pelajar yang memerlukan bantuan ataupun ada keperluan yang berbeza berbanding pelajar-pelajar yang lain Okey, so inilah yang antaranya yang kumpulan yang terlibat dalam Special Education Needs. Okey, so ini topik yang kita akan bincangkan. Okey, so apa objektif kita hari ni? Kita ada 5 sebenarnya, tapi objektif yang ketiga ni kalau anda lihat, dia adalah berkaitan dengan sistem pendidikan di Amerika Syarikat lah, US. Okey, Individual with Disability Education Act. Okey, yang ni kita takkan touch dalam sangat. Okey, tapi nanti anda boleh login goals. Okey, saya diletakkan di chapter 5 ni atau topik ni. Ada satu bahagian untuk lesson di bawah slide. Okey, dalam tu ada satu video. Kalau anda klik kat lesson, dia ada satu video dan juga 2 artikel kajian untuk anda baca lah kan. Yang video tu untuk ditonton dan boleh jawab satu soalan kat situ berkaitan pandangan anda terhadap pendidikan inklusif di Malaysia. Okey, so objektif yang pertama ialah berkaitan dengan kita nak terangkan atau describe various perspective on the nature of intelligence and identify several ways in which you can nurture intelligence. Okey, kenapa kita nak bincangkan pasal kecerdasan ni? Okey, dia antara faktor yang menyebabkan kepada kepelbagaian individu tu sendiri. So, selain daripada faktor orang kata genetik ataupun environment, intelligence play some roles in students behaviour ataupun student learning. Okay, yang kedua adalah kita nak bincangkan atau explain how students cognitive style. Okay, it's not a learning style, jangan confuse. It's a cognitive style and disposition. Okay, disposition ni maksudnya macam ni kita ataupun orang kata temperament. Okay,
sikap ataupun orang kata macam selain daripada temperament tu, kita posisikan semula kan, okay, kognitif ni mempengaruhi classroom performance lah. Okay, number 4 is how you might adapt your instruction in classroom. So for the teacher, this is important. Okay, how you might adapt your instruction in classroom practices, okay, to the unique strength and limitation of student. And number 5, okay, how you might nurture the development of student, okay, who show exceptional gift and talent, ya. Okay, so kita nak tengok macam mana kita boleh mengajar pelajar ni, apa yang kita perlu buat, macam mana kita boleh bantu dia juga, Okay. Okay, so ini key definition dia. Okay, 3 keywords yang penting. Yang pertama, individual differences. So it's refer to the significant differences between individual students in various domain, okay, including cognitive, personality and physical skill. And then second is a student with special needs, okay, pelajar yang berkeperluan khas. Maksudnya pelajar ni kategori ataupun ciri yang macam mana, is a refer to the student with differences but require adaptation. This is the keyword. Okay, the student require adaptation to the general education curriculum or instruction. Okay, sebab kita tak nak macam polisi apa, kita tak nak pelajar ketinggalan dalam pembelajaran lah. Okay, polisi zero reject policy ataupun no child left behind policy, And then differentiate instruction. Okay, instruction tailored to align with each student current knowledge, skill and needs. Okay, so maksudnya kita kena ada pembezaan dari segi pembelajaran ataupun pengajaran untuk menyesuaikan dengan keadaan pelajar itu sendiri. Okay, so we start with the intelligence. Okay, so bear with me, we have 74 slides, tapi kita akan highlightkan perkara yang penting sebab nanti slide ni anda boleh refer dalam goals dan juga baca. So intelligence, okay, of course, the first thing is about definition lah. Okay, kecerdasan tu apa sebenarnya kan? Okay, so actually it's refer to the ability to apply prior knowledge and experiences, okay, in order to accomplish challenging new tasks. Okay, kecerdasan ataupun orang kata kepandaian kan, selalunya kan, intelligence ni adalah merujuk kepada macam mana kita apply knowledge atau pengalaman kita untuk menyelesaikan suatu tugasan lah. Okay, and there are some common characteristic. Okay, so intelligence, okay, can be is adaptive, okay, related to learning ability, okay, use prior knowledge and involve many different mental processes like critical thinking atau analytical thinking, and maybe it's culture specific. Culture specific refer to pada setengah kumpulan masyarakat ataupun kumpulan budaya, okay, kebolehan untuk melakukan suatu perkara tu digelar juga sebagai kecerdasan. So for example like masyarakat Melayu selalu disinonimkan dengan pandai ni apa dia? Atau ada kecerdasan yang tinggi apa dia? Apa kebolehan yang kita rasa kita akan panggil dia sebagai seorang yang ada intelijen tinggi lah atau pandai lah dalam masyarakat kita? Anyone want to share? Cemerlang dalam akademi. Apa dia Habib? Cemerlang dalam akademi. Cemerlang dalam akademi. Okey, selalunya masyarakat kita anggap kalau kita keputusan bagus dalam SPM ataupun mana-mana exam kan, kita digelar sebagai orang yang pandai. Tapi adakah intelijen saja yang menyebabkan kita pandai? Ini persoalan dia. So nanti kita akan tengok. And then we look at the beberapa teori. Okay, there are some theories related to intelligence. Banyak teori So dia start dengan Spearman theory. Okay, Spearman ni refer to individual intelligent. Okay, dia ada simbol G kat sini. G ni means is general intelligent. Okay, general intelligent is broad reasoning ability. Kebolehan kita untuk melakukan banyak perkara lah. Okay, so
It could be a multiple specific factor. Okay, individual have multiple specific factor like problem solving, creative thinking. Okay, and nak katakan Spearman teori ni dia dikatakan intelligent ni adalah disebabkan dua faktor ni. Pertama, dia ada general ability, yang kedua dia ada multiple specific factor. And then these two works, okay, dua perkara ni work together when engaged in various cognitive tasks. Okay, maksudnya dah menyelesaikan satu masalah atau berfikir, kita selalunya akan ada general ability dan juga multiple specific factor. And many psychologists agree that there is sufficient evidence for G. Maksudnya secara puratanya kita semua ada G. Okay, general ability atau general intelligence. Okay, because of we have general ability to process information and to control or direct one thinking. Okay. So then we move to second theory, Cattell's theory. Okay, Cattell's or Cattell's theory, macam tu lah nama dia. So lepas Spearman kita ada teori yang seterusnya. Okay, nak katakan general ni, okay, general intelligence yang G tadi tu kesinambungan pada G. Okay, dia ada dua benda iaitu dia ada fluid intelligence, okay, and then kita ada crystallized intelligence. Okay, fluid intelligence ni adalah kecerdasan yang macam kita boleh react faster and adapt to new situation. We usually have ability to acquire knowledge quickly. Cepat, kita faham cepat. Okay, and then kita boleh guna abstract reasoning and we adapt to new situation. And then second thing is crystallized intelligence. Okay, this one is referred to the knowledge and skill accumulated through experience. Contohnya, kalau kita ada masalah tertentu atau kita mempelajari benda baru, contoh macam online learning ni kan, dia adalah benda yang baru. So kita nak menyesuaikan diri ataupun nak mendapatkan skill atau knowledge tu, it take time. This is what we call crystallized intelligence. Tapi bila kita dah menguasai ilmu tu, dia senang untuk praktikkan dia. Okay, so kita ada fluid intelligence and crystallized intelligence. Okay, now after Cattell tadi, kita ada gabungan beberapa orang, Cattell, Horn and Carroll teori. So ini dibina atas teori Cattell tadi berdasarkan fluid intelligence and crystallized intelligence. Okay, so secara asasnya kita ada general and then kita ada dua lagi jenis intelligence. And now dia tambah lagi, dia ada tambahan iaitu nombor 3 ni. 70, okay, 70 very specific abilities. Okay, 9 and 10 specific abilities. So dia macam nak katakan iceberg. Iceberg kan, the tip of iceberg. Kalau kita tengok iceberg tu, the first layer tu benda yang kita nampak kan. That's what we call G atau general ability atau general intelligence. Second, okay, refer to the 9 or 10 specific abilities. Okay, maksudnya refer kepada fluid and crystallized intelligence tadi. Maksudnya kebolehan kita untuk mempelajari ilmu baru dan sebagainya lah. Okay, kemudian bawah lagi of the iceberg, kita ada more than 70 very specific abilities. Contohnya reading speed kan, and then calculation speed dan sebagainya. So dia ada apa orang kata, berlapis-lapis. So most accepted theory among those working in school. Okay, ni antara teori yang cikgu-cikgu selalunya terima lah. Dia percaya bahawa pelajar dia mempunyai banyak kebolehan-kebolehan tertentu. And most IQ tests are based on this theory. Maksudnya IQ test, ujian IQ yang sekarang ni ada ataupun yang dihasilkan oleh researcher kebanyakan berdasarkan teori ini. Maksudnya banyaklah kan ability yang diukur dan sebagainya. Okay. Okay, setakat ni untuk intelligence teori boleh faham? Boleh. Boleh Kalau lagi sangat bagi tahu saya. Okay. Now we go to Sternberg theory. Okay, Sternberg theory ni propose 3 domain of intelligence. Okay, yang ni biasa dengar lah kan. Analytical, creative and practical. Okay, so
kecerdasan ni refer kepada macam mana kita analyse information kan. And then macam mana kita being creative in a situation and we apply the information appropriately, practicality. And then we have another thing yang kat sini dia ditambah pula, iaitu wisdom. Adakah kita mempunyai wisdom? Wisdom ni orang panggil hikmah kan, ataupun kebolehan. Orang kata macam menggunakan sesuatu skill tu untuk kebaikan orang lain ataupun diri sendiri. So hikmah-hikmah yang kita dapat lah daripada sesuatu pembelajaran tu. So itu adalah satu ability yang ditambah kepada Sternberg theory. Okay. And then we have another thing. Ini yang kita nak cakap pasal orang kata culture specific intelligence kan. Macam mana masyarakat kita atau suatu kumpulan tu menilai kecerdasan. Okay, Sternberg theory ni dia kata successful intelligence, okay, always interplay between environmental context, okay, relevance of prior knowledge atau experience and cognitive process. So nak katakan bila kita kata pelajar tu pandai, pelajar tu dapat keputusan bagus disebabkan kepandaian dia atau intelijen dia saja adalah tak valid juga. Itu salah satu faktor saja. Sedangkan banyak lagi faktor lain macam contoh environmental context mempunyai peranan dalam pencapaian pelajar tu sendiri. Okay. Does individuals behave intelligently rather than not intelligent, rather than intelligent or are not intelligent. Maksudnya dekat sini kita disebabkan oleh faktor-faktor ni, okay, dia mempengaruhi kita punya tingkah laku jugalah. Nampak kita punya learning ataupun tingkah laku tu lebih intelligent lah because of this factor. But research generally support theory but evidence is still limited. Pernah dengar Gardner's theory? Multiple intelligence? Pernah dengar tak tentang multiple intelligence? Atau tak pernah dengar Okay, multiple intelligence ni kecerdasan pelbagai. Pernah dengar? So kecerdasan pelbagai ni orang kata ada 7 je. Tapi sebenarnya ada 8. Linguistik, matematik, interpersonal, intrapersonal and so on. So nak katakan Gardner's theories ni nak bagi tahu each individual may have specific strength in some area. Maksudnya kita punya kecerdasan ni mungkin ada pada satu-satu bidang yang kita pandai ataupun kita ada ability nak buat. Tapi research support is very weak. Maksudnya kajian ni menunjukkan adakah manusia ni punya specific strength dekat some area ni? Tak juga. Sebab sometimes it's widely misunderstood. That's also make the theory become more popular. Sebab kita rasa macam memang kita ada satu kecerdasan tertentu saja. Contoh macam sekolah dekat Malaysia kita ada sekolah seni kan. So kita define anak kita ni memang pandai bab atau pelajar kita ni pandai bab seni saja. Sekolah seni, kita ada pemata insan, pemata pintar, pemata seni Kolej pemata kan. Okay. So itu nak katakan boleh jadi misunderstood lah about this multiple intelligence juga. Because student benefit from practicing content many times and in varied application, not because in their specific intelligence. Okay, kadang-kadang kecerdasan ataupun kebolehan seorang tu disebabkan oleh praktis dia. Bukan semata-mata kecerdasan dia saja. And it is not in student best interest to always teach to their strength. Kadang-kadang apa yang kita ajarkan tu ataupun kita bagi dia exercise dan sebagainya, mungkin tu bukan bidang yang dia minat. Walaupun kita kata dia ada kebolehan dalam bidang tersebut. Okay. So kita ada developmental theory. Okay, berdasarkan kecerdasan ni
you already know about Lev Vygotsky and also Jean Piaget theory. Okay, it's all about development. Okay, so intelligence develop with age and experience. Okay, first is potential. Okay, and then second is with practice and achievement, and third one is continue practice. Okay, expertise and eminence. Okay, nak kata by apa orang kata, perkembangan manusia tu sebabkan kita ada potensi lah. Yang kedua sebabkan kita banyakkan latihan. Okay, yang ketiga ni sebabkan by time, okay, with age, develop with age and experience. Okay, by time, okay, contoh kita dah lama berada dalam bidang tu, kita tahu banyak perkara dan sebagainya. So we define that people as expert in that field. Okay. Does intelligence require environmental nurturing and personal perseverance? So kecerdasan ni diperlukan lah. Persekitaran yang bagus, yang bagi sokongan dan juga keinginan individu itu sendiri. Okay, and then we have theories of distributed intelligence. Okay. So kita nak bagi tahu kat sini, okay, intelligence ni dia bukan macam yang saya cakap lah, as it is kan. Dia bukan berdiri dengan satu faktor saja, apa orang kata, satu elemen saja, but it can be distributed. Okay, contohnya macam bila kita mengira, okay, kita rasa soalan tu complicated sangat, teori dan sebagainya, macam kita buat AdMath kan. Adakah kita buat soalan AdMath tak guna kalkulator? Pernah buat soalan AdMath tak guna kalkulator? Hafal ke semua formula dan sebagainya? Mungkin ada, mungkin juga tak macam tu lah kan. Selalunya kalau soalan AdMath tu kita guna kalkulator lah. So this is what we call distributed intelligence. Okay, we behave intelligently with assistance. Kita dibantu dengan physical, cultural and social environment. So cognitive burden maksudnya sebab kadang-kadang bila kita fikir tu susah kan, ataupun kita tak boleh nak dapat jawapan dia, kita distribute. Okay, the burden itu another element atau factor, like using object by using calculator, and then represent and think about situation that they encounter in symbolic manner, and we work with others lah to explore ideas and solve the problem. So adakah intelligence ni atau kecerdasan ni berdiri sendiri? Boleh jadi dia satu elemen, tapi ada elemen-elemen lain yang membantu dia. Okay. Now we talk about measuring intelligence. After we talk a lot on intelligence, okay, now we are moving to measuring intelligence. Boleh tak IQ kita diukur? Nurul Fatihah? Nurul Fatihah ada? Ada. Boleh tak kita ukur IQ kita? Boleh. Macam ni kita nak ukur? Melalui exam. Melalui exam. Adakah cukup exam saja sebagai pengukur IQ kita atau kecerdasan kita? Melalui Tingkah laku dia tu menggambar tak dia ni orang yang ada kecerdasan tinggi? ada. Ada juga Ah, Okey. So apa ciri tingkah laku yang menggambarkan seorang tu ada kecerdasan yang tinggi? Rajin. Rajin lagi? Buat kerja sekolah. Buat kerja sekolah. Okey. Okey. Kalau orang tu tak buat kerja sekolah dengan tak rajin, adakah masa dia tak pandai? Dia kurang usaha. Okey, terima kasih Nurul Fatihah. Okey, so itu antaranya lah kan yang kita selalu bincang jugalah. Dalam psikologi ni banyak cerita pasal IQ score. Intelligence ataupun kecerdasan ni boleh diukur. Okey, tapi
ukuran tu tak semestinya tepat ataupun betul-betul menggambarkan orang tersebut So intelligence test kan, atau IQ test kan, banyak dekat internet dan sebagainya anda boleh buat. Okay, it's a general measure of cognitive functioning. Maksudnya tahap berfikir kita berfungsi dengan baik ataupun tidak secara general lah And then usually we call score dalam intelligence ni is a IQ score. Okay, so IQ score ni macam mana dia kira sebenarnya kan? It's refer to the comparison of person performance with that of others in same age group. Maksudnya kalau kita nak katakan kecerdasan ni dia ada kumpulan umur dia. Dia tak boleh banding budak umur 3 tahun dengan orang dewasa umur 30 tahun. Tak jadi. Okay, memang bukan, orang kata tak boleh lah nak comparing tu Okay, so IQ score bagi setiap kumpulan tu mungkin berbeza-beza. Yang kita kata very high intelligence or very low intelligence So 100 indicates average performance. Selalu kita kata dapat markah 100% ni budak yang ada apa orang kata kecerdasan tinggi, tapi sebenarnya 100 okay, dalam IQ score adalah average performance. So kita akan tengok berapa performance, berapa skor yang sepatutnya. So this is IQ score distribution. So tengok kita punya IQ score sebenarnya adalah di antara 70 ke 130. Okay, 70 to 130. Average, okay, kebiasaannya skor kita kalau kita buat mana-mana IQ test, okay, kalau kita dapat average 100 ni, okay, between 95 to 105, okay, kita dalam kelompok average. Okay, kita macam average punya group lah. Tapi kalau kita dapat lowest than 70, okay, you can see 2.3%. Okay, lowest than 70, we have very low IQ, okay, ataupun cognitive function. But if we can score more than 130, kalau anda buat ujian IQ, skor dia adalah 130 dan ke atas, tu bermaksud anda seorang yang punyai kecerdasan yang tinggi So ini kelompok-kelompok siapa ni? Kelompok Einstein, lagi siapa selain daripada Einstein? Saya pernah baca dulu tapi tak ingat dah. Tapi ini antaranya lah 2.3% je yang ada 130 and above. Thompson, Doktor. Ya. Ada Thomas soalan Edison. ke? Apa dia? Thomas Edison. Thomas Edison. Terima kasih. Sorry sebab kat sini Harley Davidson tu dia tengah start motor. Baik, Doktor. Okay. So Thomas Edison antara orang yang ada skor tinggi lah dari sini. So nanti anda boleh buat IQ test dekat internet, okay, online. You can get your score insyaAllah and tengoklah kita kat group yang mana So like I say, IQ and school achievement, kita ada bincangkan sikit tadi, pandangan-pandangan daripada Nurul Fatihah kan. So adakah children with higher IQ score tend to have higher course grades, higher score on achievement test and complete more years on education So kebiasaannya lah, kanak-kanak yang ada IQ tinggi ni dia akan dapat grade yang bagus, ada pencapaian yang bagus. But we must remember the relationship between IQ score and achievement is not perfect. Macam saya cakap tadi lah kan, kadang-kadang kita define ataupun pelajar yang ada IQ tinggi ni dia mempunyai pencapaian yang bagus. Maksudnya correlation lah antara tu. Tapi tak semestinya. Sebab apa? Intelligence does not necessarily cause achievement. Macam saya cakap, banyak faktor lain yang mempengaruhi dan sebagainya. Contohnya, kajian menunjukkan bahawa faktor tidur, sleep. Jangan sleep pula waktu kelas ni. Faktor tidur, berapa lama masa yang kita spend time untuk tidur atau berehat tu, dia mempengaruhi pencapaian pelajar ataupun between IQ score and achievement. Maksudnya kalau kita boleh spend time dengan tidur yang berkualiti, dia akan memberi kesan kepada cara kita berfikir dan juga pencapaian pelajar.
So that's what we call IQ does not necessarily cause achievement. So banyaklah faktor nature and nurture. Okay, contohnya faktor pewarisan, heredity. Okay, you can see identical twin actually have more similar IQ than fraternal twin. Okay, environment plays a role. Okay, macam makanan, penggunaan apa orang kata, alat bantu mengajar, sesi perbincangan atau aktiviti pembelajaran yang dilakukan pun mempengaruhi IQ seseorang. And intelligence may have some root in brain development and activity. Okay, so intelligence ni dia mempengaruhi jugalah dari segi cara kita berfikir lah, aktiviti minda dan juga perkembangannya. Okay. Setakat ni ada apa-apa soalan? Tak ada soalan ya? Okay. So tarik nafas. Okay. Kita baru lebih kurang dalam 30 minit dah kelas kita. So secara history, okay, culture and ethnic diversity, some groups score higher on intelligence tests. Okay. Differences may reflect cultural interpretation and belief about intelligent behaviour and also likely reflect environmental condition. Nak katakan bahawa faktor-faktor persekitaran ataupun faktor budaya ni, kan, dia mempengaruhi ataupun dia ada kesan tertentu lah, kan, macam mana dia seorang tu kita interpret kecerdasan, bagaimana kita interpret kecerdasan tu sendiri. So kalau ada perbezaan antara kumpulan tertentu atau individu tertentu dengan latar belakang budaya yang tertentu, dan pastilah ada dikatakan what we call it stigma ataupun interpretation dan belief about intelligent behaviour. Macam kita cakap tadi lah, orang Melayu ataupun pelajar kita kalau pandai dia adalah berdasarkan skor akademik dia dan sebagainya. Okay, so this is recommendation macam mana kita nak uruskan kecerdasan ni sebenarnya. So kita dah secara orang kata secara asasnya kecerdasan ni dia hanyalah satu aspek saja, okay, yang mungkin akan mempengaruhi pencapaian, perkembangan tingkah laku individu, tetapi banyak lagi aspek lain yang mempengaruhi pencapaian, perkembangan dan tingkah laku individu tadilah. So fokus kita guru adalah kepada developing, okay, membangunkan ataupun memastikan pelajar kita dapat membuat sesuatu lah, berkembang, bukan menentukan kecerdasan dia. Kita membangunkan dia, bukan kita decide on intelligence. Okay, kita kena faham, cikgu-cikgu kena faham, intelligence tests are useful but in perfect measure. Dalam mana-mana kajian pun ataupun instrumen IQ test yang ada sekarang ni, dia bukanlah satu benda yang perfect, kan, yang kita katakan that's it. Okay, dia banyak lagi perkara yang boleh orang kata banyak lagi kelemahan-kelemahan yang ada dalam instrumen tu lah. So, contohnya dia cuma mengukur satu aspek, dia bukan mengukur aspek keseluruhannya. Okay, so use result or focus measure to assess specific ability. Okay, jangan kita tengok result tu, itulah yang represent keseluruhan performance pelajar. Okay, tapi result yang ada tu kita fokus untuk menilai kebolehan yang spesifik lah, being focused. And then look for behaviour that reveal exceptional talent within cultural context. Okay, and then remember that many factors affect classroom achievement. Okay, so point dia lah intelligent, kecerdasan dia boleh mempengaruhi suatu perkara, tetapi banyak lagi faktor lain yang mempengaruhi. Okay, second thing is cognitive style and disposition. Okay, so apa tu cognitive style? Cara kita berfikir. Bukan selalu kita dengar learning style je, kan, but we have a cognitive style. Okay, ways that student think or perceive. Okay, and sometimes students have little conscious control. Kadang-kadang benda tu berlaku dalam keadaan kita
tak boleh nak control dia lah waktu kita sedar. Dia berlaku automatically because of the thinking process. Okay, disposition is refer to the strategy student voluntarily, okay, intentionally employ. Maksudnya ada kadang-kadang cognitive style ni cara kita berfikir kita dah set berdasarkan pengalaman kita atau pengetahuan kita. Tapi disposition ni macam mana kita posisikan balik cognitive activity kan, aktiviti berfikir tu balik kan, dalam keadaan kita volunteer ataupun memang kita nak guna teknik ataupun kaedah tersebut. So ini kita biasa dengar learning style. Okey, saya nak tanya Fikri. Fikri ada? Okey. Fikri? Farah Husna ada? Farah Husna? Tanya ni ya. Saya nak tanya Farah Husna tahu tak pasal learning style? Learning style. Kaedah belajar. Ya, kira cara belajar orang yang lain tu ke? Ya. Ada berapa learning style? Yang pernah dengar lah. Empat pun tak silap. 4. Contoh yang 4 tu apa dia? Ada yang belajar tempat sunyi macam tu. Belajar tempat-tempat sunyi. Okey. Itu kita panggil learning style apa tu? Learning style contoh ada verbal, visual macam tu Ya. So kita selalu dengar audio, visual, kinestetik kan, dan lain-lain read or write. Betul. So nak cakapkan berkaitan dengan learning style ni, okey, kajian yang terbaru pun dah menunjukkan bahawa sebenarnya learning style dia apa orang kata not have a strong effect on the student achievement. Kita katakan pelajar tu dia boleh dapat keputusan yang baik dalam pencapaian dia disebabkan oleh gaya belajar dia sebagai orang visual, audio dan sebagainya. Tapi sebenarnya it's not true Dia banyak lagi faktor lain yang mempengaruhi So learning style are basically just personal preferences. Maksudnya kaedah pembelajaran tu yang kita rasa kita boleh buat ataupun selesa nak buat And no evidence that adapting instruction to students' learning style improve learning. Okay. And then strong evidence that learning style instruction may be detrimental to learning Maksudnya boleh jadi ganggu pembelajaran tu because student may disengage or devalue tasks that are not presented in their preferred style. Contohnya kalau kita buat aktiviti macam ni, kita katakan mungkin pelajar yang kinestetik, okay, kalau dia rasa tu preferring dia rasa apa yang kita buat sekarang ni mungkin tak valuable pada diri dia And then style do not always reflect meaningful ways to learn content or practice skill. Okay, tak semestinya sesuatu gaya pembelajaran tu adalah orang kata menunjukkan bahawa dia mempelajari sesuatu atau menguasai sesuatu kemahiran dengan lebih baik meaningful ways selalu apa yang kita fikir adalah atau debatkan ialah right left brain instruction. Okey, selalu isu ni selalunya banyak lah kan, dan memang debunk by neuroscientist lah, completely debunk by neuroscientist. Maksudnya susah nak terima lah oleh orang-orang apa orang kata neuroscientist ni sebab apa, it is not possible to teach to one half of the brain. Okey, sebaiknya memang kita akan menggunakan kedua-dua hemisfera lah
belah kanan dan belah kiri work together. Okay. So cognitive style, okay, kita katakan tadi gaya berfikir. Okay, dia ada dua, iaitu analytic and holistic. Okay, analytic is referred to analyzing. Okay, analytical is a breaking new stimuli and styles into component part. Macam kita analyse kan, kita akan menilai komponen-komponen tertentu ataupun aspek-aspek tertentu dengan sangat detail. Tapi kalau lagi satu cognitive style is holistic. Holistic ni kita akan melihat secara keseluruhan dan kita perceive situation as integrated, indivisible and closely tied to their context. Indivisible, visible. Okay. Now we move to disposition. Okay, disposition ni maksudnya tadi kita katakan kita buat sesuatu tu atau kita berfikir dengan secara sukarela dan memang kita nak lakukan aktiviti berfikir tersebut. So some disposition positively correlated with achievement. Okay. First is stimulation seeking. Okay. Eagerly interacting with physical and social environment. It's 3 o'clock. And then we need for cognition. Okay. Maksudnya dari segi aktiviti kognitif tu sangat mencabar. And then we use critical thinking. Okay. And open mindedness, bersikap terbuka, and considering alternative and perspective and multiple sources of evidence. So dia akan bantu dari segi achievement kita. Okay, so how to promote productive disposition? Okay, first is communication. Okay, communicate your eagerness to learn about and master new topics. Okay, open-mindedness about diverse viewpoints. Okay, and then conduct learning activities which student can collaborate. Okay, and ask student to evaluate the quality of scientific evidence, scaffold their efforts sufficiently. Okay, critical thinking. So ni semua akan bantu kita dari segi disposition lah. So this one kita cakapkan, saya bagi tahu tadi, kita akan tengok beberapa poin yang penting saja. Okay. But education students with special needs, okay, is referred to what? Okay, is referred to the technical term, okay, about practice of educating student with identified special needs. Macam tadi kawan kita sebutkan ada pelajar yang pekak, buta, okay, mungkin masalah dari segi pembelajaran. So diorang ni perlukan orang kata bantuan untuk bantu mereka belajar seperti biasa atau mungkin achieve the minimum skill or knowledge. So pendidikan special needs education ni, okay, ataupun education student with special needs ni, dia perlukan mandat daripada federal legislation. So kalau kat Malaysia ni kita memang adalah kementerian sendiri dia wujudkan program pendidikan inklusif PPI untuk murid berkeperluan khas, MBK. So ini yang dekat US lah. Kita tengok ada polisi-polisi dia. Dekat Malaysia pun ada juga. Okay. So kenapa sebenarnya kita buat inclusion, pendidikan inklusif, terutamanya untuk pelajar yang ada masalah lah with disability. So they will have appropriate assistive in learning activity. So nak bantu meningkatkan pencapaian akademik dia dengan menggunakan bantuan-bantuan dari segi teknologi atau bantuan-bantuan guru dan kawan. And then more appropriate classroom behaviour. Okay, bantu diorang dari segi tingkah laku. And then to increase their social skill, sebab kadang-kadang bila kanak-kanak ataupun individu yang ada masalah pembelajaran ataupun kurang upaya ni, mereka akan rasa isolated kan daripada masyarakat. Okay, and then to increase
interaction with non-disabled peers. Okay, kita tak nak dia rasa asing daripada kawan-kawan dia yang normal and better sense of self. Okay, nak wujudkan rasa diri mereka tu lebih baik lah dalam keadaan yang sangat menyokong mereka So tu antara tujuannya lah. And then untuk kawan-kawan yang lain, of course, okay, benefit from use of special support used in the classroom and increasing awareness and respect for their differences. Jadi kita nak pelajar kita pun yang lain yang normal hormat dengan kawan-kawan kita yang ada masalah pembelajaran. Dan untuk guru dia bagus untuk kelas climate lah. So kalau pelajar yang disable boleh bergaul baik dengan kawan-kawan yang normal, dia akan mewujudkan suasana bilik darjah yang baik juga So of course we need to promote respect and support in the classroom. Okay, so how? First is we must point out the strength of student with disability. Okay, pelajar kita kadang-kadang yang ada disability dia rasa rendah diri, so kita kena point out their strength. Okay, kalau tanya soalan and then ask all students. If you have a question to the student, ask all students without disability or with disability. Okay, and then plan academic tasks that require cooperation. Buat aktiviti yang mewujudkan suasana kerjasama antara pelajar and galakkan pelajar yang ada disability ni participate in extracurricular or community events So kalau program pendidikan inklusif kat Malaysia, dia ada dua. Satu program inklusif secara penuh, satu lagi program pendidikan inklusif secara separa So nak katakan kalau secara penuh ni dia boleh mengikuti pendidikan secara biasa dengan bantuan kawan-kawan dia. Okay, tetapi kalau secara separa ni dia hanya mengikuti subjek-subjek tertentu dan juga aktiviti kurikulum yang tertentu So kalau yang macam tu dia ada perbezaan lah antara pelajar-pelajar yang ada disability ni sebab disability ni bukan satu aspek je, dia banyak aspek Okay. So how to identify student with special needs? So teacher play a very important role So important roles So teacher identify student okay with exceptional difficulty with basic skill despite normal whole class instruction. Okay, maksudnya pelajar yang ada masalah untuk mengikuti pembelajaran secara biasa di dalam bilik darjah ataupun difficulty in intensive follow up small group instruction. So teacher need to refer the student okay to with in-depth assessment lah Okay, so kalau ada pelajar yang dalam kelas kita bermasalah, anda kena rujuk pelajar ni kepada kaunselor ataupun kepada ibu bapa untuk dia diagnose apakah masalah pelajar tersebut penilaian yang lebih menyeluruh atau lebih dalam lagi. Okay, so adapting instruction for student with disability. Okay, kita ada beberapa kumpulan cognitive problem atau academic difficulty. Second is masalah dari segi social and behavior ataupun emotional and behavior difficulty So first is cognitive or academic difficulty. Okay, apa masalah yang dihadapi sebenarnya oleh pelajar yang ada masalah segi pemikiran dan juga akademik dia pembelajaran. So specific learning disability is a significant difficulty in one or more specific cognitive process, tetapi it's not attributed to cognitive impairment, emotional problem or environmental deprivation and some characteristic. Okay, macam mana kita nak tahu pelajar kita ni ada learning disability? Okay, dari segi reading and writing skill. Okay, they have trouble in concentrating and completing assigned tasks. Okay, especially in the face of distraction.
and poor sense of self and low motivation for academic tasks. Okay, so kena tengok. Kadang-kadang ada pelajar yang susah nak menyiapkan kerja sekolah ataupun tiada motivasi untuk belajar. So boleh jadi kita kena check dia, mungkin dia ada masalah learning disability. So how to adapt our instruction? Okay, first is minimize distraction. Kalau pelajar yang punya masalah pembelajaran, okay, jangan letak dia dalam suasana yang banyak gangguan. Sekolah, kelas, kadang kelas dekat dengan padang kan. So dia tak boleh nak fokus pada pembelajaran dia. And then present new information in an expressive and well organised manner. Okay. Pastikan maklumat yang diberikan secara teratur. Okay. Use multiple sensory modalities information. Okay. Analyze students' error. Okay. Scaffolding and teach study skill and learning strategy. Okay, masalah pembelajaran. Kadang-kadang pelajar tu tak tahu nak buat macam mana atau belajar macam mana. Tak boleh manage time dengan baik. So, we need to teach them a skill. How to learn. Okay, antara contoh dia ialah ADHD. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Okay. So, what does it mean by Attention Deficit Hyperactive Disorder? Okay, it's referred to this word. Attention deficit, kekurangan tumpuan. Okay, so inattentive or that's make them become either inattentive, okay, tak boleh nak bagi tumpuan, hyperactive and impulsive behavior, tingkah laku yang impulsif lah, okay, sangat-sangat aktif. So antara karakteristik dia ialah pertama, cognitive processing difficulty and low achievement in school because they cannot give attention in the classroom. So they have a lot, okay, imagination. Okay. Sometimes they always been labeled as a student with a behavior problem. Pelajar ni bermasalah, ada masalah tingkah laku kan. Selalu ngusik orang, kacau orang kan, tak boleh duduk diam. Okay, sekejap-sekejap dia bergendang ke kan. Okay. And then they have a poor social skill, okay, and increased probability of substance abuse in adolescent. So because of they cannot give attention, okay, we trying to label them as a problematic student, and so mungkin perkara-perkara ni yang mendorong mereka untuk ambil penyalahgunaan, ambil dadah dan sebagainya lah kan, substance abuse waktu mereka remaja. So macam mana kita nak bantu pelajar yang ADHD? First, we need to modify student schedule and work environment. Okay. And then explicitly facilitate attention and concentration. Okay, kena tengok pelajar kita boleh bagi tumpuan ke tak. Anda sekarang boleh bagi tumpuan kat saya ke ataupun hilang tumpuan dah? Boleh lagi. Boleh lagi Alhamdulillah. Risau saya attention deficit ni. Dia boleh jadi kat siapa-siapa. Okay. And then provide outlet for excess energy. This is important. Saya highlight ni sebab apa? Kadang-kadang guru buntu ataupun dia tak tahu macam mana nak bantu pelajar yang terlalu hyperactive ni. Okay, you need to set the rules. Okay, dan juga you need to have a plan what kind of activity yang boleh bantu pelajar ni mengeluarkan tenaga lebihan dia. Okay, ataupun aktiviti yang boleh menyebabkan dia jadi aktif lah kan. And then after that dia boleh fokus semula kepada pembelajaran atau rasa engage dengan pembelajaran tu Okay, so the first one is ADHD, but itu antara cognitive problem. And then cognitive or learning disability juga boleh disebabkan oleh speech and communication disorder. Okay, masalah dari segi pertuturan atau komunikasi memang ada. So it's referred to the impairment in spoken language ataupun comprehension that interfere with classroom performance. Okay, so what kind of character? It could be persistent articulation problem, masalah untuk
mengenal sebutan atau mengeluarkan sebutan kan secara konsisten. Okey. Susah nak memahami ucapan ataupun perkataan, difficulty to understand speech. Okay, poor reading and writing skills sebab dia tak tahu nak sebut kan. So dia ada masalah kat situ dari segi membaca. And reluctant to speak. Okay, selalunya masalah macam ni yang ada speech and communication disorder ni, dia susah nak berborak atau bercakap dengan orang sebab rasa malu and self-consciousness. Okay. And then we have how to adapt instruction for this student. Pertama, first we need to encourage oral communication. Jangan bertutur ataupun jangan berkomunikasi melalui surat pula kan dengan student kita. Kalau kita dah tahu dia ada speech problem, we need to encourage them to communicate orally. Bercakap lisan. But teacher must be very patient in listening. And if we have a problem to understand what they are saying, we need to ask for clarification and use augmentative and alternative communication when students have little or no oral language. This AAC, saya terang sikit, adalah merujuk kepada satu kaedah yang mana kadang-kadang pelajar kita susah dia nak bercakap atau interpret kan apa yang dia nak maksudkan. Kita boleh guna apa orang kata flashcard kan, ataupun gambar-gambar tertentu ataupun ayat-ayat tertentu yang kita sediakan untuk pelajar kita, gunakanlah. Dia boleh tunjuk ataupun dia boleh apa orang kata bagi tahu kita, communicate dengan kita dengan cara sedemikian sebab dia macam have little or no oral language So if you want to work with the student with the academic difficulty, you need to work it early. Intervention at the early stage. And then you must record their ability. Maksudnya kalau kita bagi tugasan kat pelajar ada masalah pembelajaran, kita kenal pasti kebolehan pelajar. Sebelum kita nak bagi sesuatu tugasan tu lah, atau kita bagi sesuatu tugasan, kita record kebolehan dia tahap mana. And then you need to describe expectation and take step to enhance self-confidence and motivation. So cikgu-cikgu kena plan bagaimana caranya kita nak meningkatkan kebolehan diri pelajar ataupun motivasi dia dalam pembelajaran. Second, kita ada student with social or behavioural problem. Kita ada pelajar yang ada masalah tingkah laku. Tadi ada masalah pembelajaran, tapi pada masa sama kita ada pelajar yang ada masalah tingkah laku ataupun sosial. So apa bentuk dia? Yang pertama, emotional and behavioural disorder. Some of our student mungkin mengalami emotional disorder. Contohnya depression, anxiety. But we can see the impact of the emotion on the behaviour from two ways. The first one is externalizing behaviour. Tingkah laku luaran yang kita boleh nampak dan bagaimana dia memberi kesan kepada orang lain. Contohnya keganasan, bully, menipu atau mencuri. So it's externalizing behaviour. Internalizing behaviour, ni dalaman pula dalam diri pelajar tu sendiri. So it can be depression, mood swing, ataupun withdrawal from social interaction and eating disorder. So be careful. Kalau kita jumpa pelajar kita yang hari ni dia ceria, esok dia senyap, tiba-tiba dalam kelas dia senyap, dia menjerit, it must be something. It's referred to the internalizing behaviour. So apa ciri-ciri dia? Macam tadi saya sebut, it can be aggressive behaviour. Kalau kat sekolah tu selalu tak datang sekolah kan, frequent absences from school, low self-esteem, mungkin significant substance abuse, and sometimes they don't have any empathy. Buat tak kisah je kan, atau orang kata muka blur je kan, muka tak ada perasaan. So
So ni antara common characteristic for emotional and behavioral disorder. And we look at the instruction, how we want to teach this kind of student. First, okay, kita kena jadi cikgu yang prihatin lah. Show an interest in student well-being and personal growth. Okay, and then give them a time or space to control over their circumstances. Okay, and then at least student learn a basic skill. Okay, make sure they learn a basic skill and be alert for sign that student may be contemplating suicide. Ni penting sebab kadang-kadang dalam kalangan pelajar kita tak perasan benda ni. Rupanya masalah tingkah laku tadi tu atau emosi dia tu boleh menyebabkan dia berfikir untuk membunuh diri. Okay, so cikgu-cikgu kena alert lah dengan situasi pelajar. Jangan biar dia seorang kan. Kita kata pelajar kita memang pendiam, tapi sebenarnya rupanya dia ada masalah-masalah lain yang kita tak tahu. Okay. So antara contohnya dari segi emotional and social behaviour, autism. Pernah dengar pasal autism? Pernah. Okay, Sarah, autism tu apa? Autism ni satu kind of like syndrome. Macam syndrome Down, dia OKU. Dia different sikit daripada kita semua. And have very special and different abilities. Okay, yang different tu apa dia contohnya? Contohnya, autism seems like diorang ada masalah belajar or something. Diorang tak boleh control diorang punya behaviour. But mostly, autism have their own style of learning. Kita ada seorang contoh pelajar autism kat USIM yang berjaya dan sangat-sangat popular. Pada saya, pelajar autism ni, itulah yang specialnya dan different dia. Diorang masing-masing ada lain-lain abilities. Ada orang boleh menghafal, ada orang autism boleh lukis, lain lah macam tu. Okay, terima kasih Sarah. So nak bagi tahu pelajar autism, memang USIM ada pelajar autism. Rasanya semua orang tahu dekat fakulti kan, FPQS. Okay, pelajar kita tak ingat nama dia, tapi dia autism sebenarnya. Dia prefer to be alone. Okay, some of them prefer to be alone. Okay, because of actually the differences, okay, ataupun impairment in social cognition. Okay, social skill, language usage and social interaction. Maksudnya diorang ni memang pelajar yang autism ataupun individu yang autism, dia ada masalah dari segi social interaction. Belajar dia tak ada masalah yang besar sangat dari segi cognition, but social interaction is very very significant. So they prefer to be alone. Okay, dan selalunya they engage in repetitive behaviour. Okay, ataupun inflexible, adherent to routine or rituals. Okay, so pelajar yang autism ataupun individu yang autism ni selalunya dia susah nak mengalami suatu perubahan. Kalau ada perubahan yang berlaku, dia akan take time ataupun dia akan apa orang kata, resist dengan perubahan tersebut. So how ataupun what is the common characteristic? Okay, so the common characteristic is, okay, they have a strong visual spatial thinking. Okay, and then no wonder because some autism student can have a good memory or memorization technique. Okay, they have unusual ability to maintain attention and focus during distraction. Okay, sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok ada perubahan yang berlaku bagi seorang individu yang autism dah biasa dengan rutin dia, and dia susah, okay, nak maintain attention ataupun fokus kalau ada distraction. Okay, and then difficulty in planning and organising a future course of action. Sebab tu kita nampak kadang-kadang pelajar autism dia very unpredictable. Kita tak jangka dia nak buat apa kan, tiba-tiba dia nak mengamuk ke, ataupun dia nak marah ke, atau dia nak menjerit ke. Okay, because it's like their characteristic. Okay, and then strong need for a consistent predictable environment. So kalau kita nak bantu pelajar yang autism ni,
Usually kalau kita dah create satu environment tu, kita kena being consistent. Ataupun kalau kita mengajar dia, kita kena being consistent. Jangan buat perubahan mendadak kan. Kalau perubahan pun kena bagi tahu supaya dia ready. Okay. So how to adapt instruction for student with the autism? First, you need to maximize consistency. The keyword is consistency. Being consistent in the classroom. Okay, jangan ubah-ubah jadual. Diorang tak suka perubahan sebenarnya. Okay. So kalau nak ubah pun kena bantu diorang untuk adapt dengan perubahan tu So I wonder dengan waktu musim PKP hari tu kan, kalau ada kalangan kawan-kawan kita ataupun pelajar-pelajar kita yang autism, sebenarnya diorang mengambil masa ataupun orang kata struggle lah nak adapt dengan a new situation. Tambah-tambah kalau kebiasaannya kita bawa anak kita pergi berjalan-jalan dan keluar pada waktu tertentu, tapi kita tak boleh pula nak bawa keluar. Macam ada sebelum ni satu video yang saya tengok berkaitan dengan pelajar autism dekat sekolah autism lah diurus kanak-kanak OKU. Dia bawa, selalunya dia bawa pelajar dia berenang kat dalam satu kolam renang lah kan. Katalah kolam renang A yang tak berapa besar Setiap kali berenang je latihan dia dekat situ. Tapi satu hari tu dia bawa pelajar ni, dia tukar pula tempat kolam renang tu daripada kolam renang A ke kolam renang B yang lebih besar. Dan dia tak biasa, first time datang. Memang dia mengamuk lah Dia tak nak turun ke kolam kan, dia menangis kan. Dia terkejut dengan perubahan kan. So the point is consistency lah in the classroom And then use visual cues as often as possible, including for instruction. Okay, gunakan kaedah pembelajaran secara visual. Okay, untuk kanak-kanak autistik ni Contohnya macam kita nak ajar kanak-kanak berus gigi So kalau kita ajar dia, kita terangkan macam mana nak ambil ubat gigi, letak dalam atas berus gigi gosok gigi dia mungkin tak nak buat. Tapi kalau kita buat gambar satu-satu contohnya gambar pertama, kanak-kanak ambil ubat gigi letak di atas berus gigi. Gambar kedua lain, sampailah selesai dia menggosok, berkumur dan sebagainya. So you can use visual cues untuk bantu bagi arahan. Okay, so this kind of thing nak bantu kanak-kanak autism spectrum. Okay, so itu antara contohnya kanak-kanak yang dari segi emotional difficulty or behaviour difficulty like autism. Okay, so how we want to work with this kind of people? First, insist on appropriate behaviour. Kalau tingkah laku pelajar tu adalah satu yang salah ataupun tak diterima ataupun kita rasa kita perlu perbetulkan, so you need to bagi tahulah to the student about that kind of what kind of behaviour they should behave. Macam mana yang sepatutnya dia bertindak And then foster social cognition, effective interpersonal skill. Okay, be persistent, look for gradual improvement. Okay, cikgu kalau membantu pelajar untuk berinteraksi, terutama yang social difficulty, okay, kena mula sikit-sikit. Hari ini berjumpa bagi salam je ke, okay, esok berjumpa bagi salam, cakap selamat pagi. Okay, dia ada perubahan yang sedikit demi sedikit untuk bantu dia dari segi interaction. Okay. So we have student with general delay in cognitive and social function. Tadi ada masalah dari segi kognitif dan emotion and behaviour, but now dia ada delay. Delay ni macam tertangguh lah tertangguh dari segi kognitif ataupun dari segi social dia, atau kita kata lambat lah lambat sikit daripada kebiasaan ni So this refer to the intellectual disability. Okay, usually people with what we call it cognitive and social functioning atau delay in cognitive and social functioning, they maybe have a significantly below average general intelligence. Macam tadi kita tengok IQ score, ada 2.3% yang bawah 70%. 2.3% yang bawah 70 skor 70 tu tadi. So it could be a factor. Okay,
and they have deficit in adaptive behavior. Okay, maksudnya ada masalah dari segi practical and social intelligence, and may have biological and environmental causes. Mungkin disebabkan juga oleh faktor biologi, dan kadang-kadang genetic problem, okay, ataupun faktor persekitaran, ya. Okay, so what kind of characteristic you can read here? Okay, so the important one, okay, dari segi poor reading and language skill, okay, maybe they have poor memory, okay, difficulty drawing inferences, understanding abstract and idea. Maksudnya susahnya nak buat susahnya nak buat keputusan ataupun bagikan pandangan kan dalam memahami suatu idea tersebut. Dia lambat ataupun dia susah nak buat. Immature play behavior and interpersonal skill. Kadang-kadang kita rasa kanak-kanak tu bertingkah laku bukan pada usia dia. Okey, contohnya kanak-kanak umur 5 tahun tapi tingkah laku dia merangkak. So adakah dia normal kan? Tapi masalah yang tu kita nak katakan dia delay lah dalam perkembangan dia. Delay in motor skill. Okay. So how we adapt instruction? Okay. So selalunya kalau cognitive and behavior delay, dia ada masalah lambat kan, kita kena set dia punya pace instruction slowly. Okay, kita kena slowkan pembelajaran kita tu sebab kalau kita terlalu laju sangat dengan keadaan dia yang tak boleh nak apa orang kata berfikir kan, ataupun dia sangat slow dalam buat keputusan, dia tak boleh nak kejar. Jadi kita yang kena slowkan pembelajaran tu and then you must set short term goal. Okay, dia kena buat pencapaian minggu ni apa, minggu depan apa dan seterusnya. Jangan buat satu semester punya pencapaian dia kena buat ni, tapi dia tak boleh kejar pun. Tapi kalau ada short term goals, step by step, insyaAllah dia boleh buat. Alhamdulillah. And then provide considerable scaffolding. Cikgu-cikgu kena menolong. And of course, you need to include vocational and general life skill. Kadang-kadang pelajar ni dia taklah perform dalam akademik. Tapi nak pastikan dia survive tu, kita ajar dia macam mana nak hidup. Okay, maksudnya kita dari segi kemahiran hidup dia lah. Boleh memasak at least, boleh basuh baju, menguruskan diri dia lah sekurang-kurangnya. Okay. Saya nak share lah pengalaman kawan saya. Kawan saya ni dah meninggal jugalah, cikgu pendidikan khas. Saya tak ingat dia sekolah kat mana, lupa dah. Tapi dia tahu kan, pelajar ni dia tak boleh pergi jauh dengan akademik dia. Okay, kanak-kanak ni tak boleh pergi jauh dengan akademik dia. So apa yang cikgu tu ajar setiap hari ialah kan, perkara-perkara asas. Contohnya mengajar pelajar untuk mandi. Very basic kan, mandi kan. Mandi selalunya kalau orang macam kita biasa ni, kita tahu dah mandi tu macam mana dari kecil lagi. Tapi ada juga kalangan kanak-kanak yang berkeperluan khas atau ada masalah ni, dia tak reti mandi sendiri. Jadi cikgu ni apa yang dia ajar kat sekolah adalah ajar kanak-kanak tu untuk mandi. So very very basic kan, life skill ataupun benda yang sangat asas dalam kehidupan kita kan, untuk ajar kanak-kanak ni. So remember, kanak-kanak ataupun pelajar kita kadang-kadang kita expect dia untuk have high achievement in academic kan. Tapi kalau kanak-kanak yang ada bermasalah ni, kita kena set at least dia boleh survive dengan kehidupan dia. Okay, boleh makan, boleh minum, boleh mandi, boleh solat. Tak kisahlah macam mana, yang penting dia ada benda-benda asas kehidupan tu. Okay, maksudnya nak kata dia takkan menyusahkan orang lain lah. Cikgu tu ajar supaya bila dia besar nanti, atau ibu bapa tu ajar untuk dia besar nanti dia tak menyusahkan orang lain, atau dia boleh buat benda asas tu sendiri. Okay, so we have another student with physical or sensory challenges. Okay, ni ada masalah fizikal pula. So physical and healthy impairment.
Okey, macam tadi kawan kita sebut kan, ini yang kita katakan masalah fizikal seperti cacat penglihatan, cacat pendengaran. Okey, dia tak dengar, dia tak nampak dan sebagainya. So, atau mungkin dia ada masalah kesihatan. So, di Malaysia ni kita ada sekolah dalam hospital. Okay, nanti anda boleh check lah dekat internet. Okay, kita memang ada sekolah dalam hospital. So, apa tu sekolah dalam hospital? Okay, sekolah yang menempatkan pelajar-pelajar yang bermasalah atau ada masalah kesihatan belajar di dalam hospital. Okay, so apa karakteristik kalau kita nak tahu pelajar tu ada masalah? First is they have low stamina. Okay, ataupun they turn to getting tired lah. Okay, cepat penat tak ada stamina, nak belajar pun tak semangat. Okay, and then they have of course we can see if they have lower level of academic achievement ataupun frequent school absences. Okay, and possible low self-esteem and security over dependence. Terlalu bergantung sangat pada kawan-kawan atau guru pun tu mungkin menunjukkan dia ada masalah kesihatan ataupun masalah fizikal. Okay. So how we adapt our instruction for student? First, we must be sensitive. Cikgu-cikgu kena sensitif dengan kebolehan pelajar. Okay. What is the limitation? Okay. Second thing, kalau masalah kesihatan ni, cikgu-cikgu kena tahu apa nak buat kalau berlaku kecemasan. Contohnya tiba-tiba kanak-kanak pengsan atau pelajar pengsan dalam kelas. Apa cikgu kena buat? Bukan buat CPR, mungkin juga buat CPR kan? Sebab kanak-kanak tu tak sedarkan diri kan? Okay? So cikgu ada tak kemahiran asas buat CPR ni contohnya? Okay? And then, kalau if student and parents give permission, okay, educate classmate about the nature of student disability. Contohnya kalau program pendidikan khas, okay, di sekolah yang ada program pendidikan inklusif lah kita katakan ada pelajar yang OKU, okay, dia cacat fizikal, tak boleh berjalan atas kerusi roda. So kena minta, okay, permission kawan-kawan, permission ibu bapa ataupun pelajar tu untuk bantu, untuk maklumkan pada kawan-kawan lain yang kawan kita ni ada problem So, diorang boleh bantu kawan-kawan tu yang ada masalah disability tadi. So, the first thing about physical and healthy impairment, the first one is visual. Tak boleh nampak. Anda nampak tak saya sekarang ni? Nampak. Alhamdulillah. Jelas ke kabur? Jelas Alhamdulillah. Kalau ada kekaburan tadi kena check ni. Takut abnormal vision. Okay. So, masalah cacat penglihatan ni, pertama dia ada beberapa kategori lah saya share. Satu, dia mungkin sebenarnya memang buta. Okay, pelajar buta, tak nampak terus Yang kedua, dia rabun. Okay, rabun yang macam mana sebenarnya? Rabun tu dia ada perbezaan dia lah. Kalau misalnya anda rabun pakai cermin mata, masih boleh nampak okey. Tapi kalau rabun teruk, sampai kena pakai kanta besar kan nak baca. Macam ada juga pelajar yang exam SPM, kita kena print out kertas tu ataupun soalan tu cetak dengan huruf yang besar-besar. So that show the student have visual impairment. Okay. So what kind of characteristic? Okay, of course kalau kita tak nampak kita tak boleh nak membaca. Okay, so dia ada masalah dari segi motor development, okay, ataupun vocabulary. Kita mungkin mengalami ataupun pelajar mungkin mengalami uncertainty and anxiety sebab diorang tak tahu apa yang berlaku di sekeliling diorang, jadi diorang rasa bimbang. And of course less knowledge about conversation of written language. Sebab diorang tak nampak dan diorang tak boleh baca perkataan tu dan tak boleh nak menulis, jadi dia ada masalah dari segi menulis. So what we should do? First, okay, use visual material with sharp contrast. Okay, boleh gunakan bahan-bahan mengajar dengan tulisan ataupun orang kata perkataan yang jelas lah. Okay, allow extra time for learning and performance. Jadi cikgu-cikgu kalau bagi tugasan pada pelajar yang masalah penglihatan, bagi masa pada mereka untuk baca,
Okay, dan juga buat tugasan tu ya. And ajar or teach some learning strategies. Okay, second physical problem atau healthy problem is hearing loss. Kan? Tiada pendengaran. Okay, ataupun hilang pendengaran. So usually, okay, it's a malfunction of ears or associated nerve. Kadang-kadang masalah dengan telinga ataupun ada masalah dekat bahagian saraf tertentu. Okay, so interferes with perception of sound within frequency range of normal human speech. Okay, maksudnya orang yang ada masalah pendengaran ni selalunya kita ada apa orang kata decibel yang kita boleh dengar kan, minimum decibel and also the maximum decibel. Tapi kalau dia boleh ataupun dia tak boleh dengar atau dia ada gangguan and untuk mendengar sesuatu bunyi atau suara and untuk dia perceive bunyi apa tu and maksudnya dia mengalami kecacatan dari segi pendengaran So kena make sure kadang dari segi kita mendengar ni kita tak capai the minimum decibel And then what kind of characteristic? Okay, you can read here. So mungkin ada juga kalangan yang cacat penglihatan ni dia ada proficiency in sign language. Dia tak ada kemahiran dalam bahasa isyarat And then dia ada ability to read lips. Tapi dia ada kebolehan untuk baca pergerakan bibir tu kan. Okay. And because of that they have limited social and perspective taking skills. Sebab tak boleh dengar, jadi tak boleh nak bagi pandangan ataupun tak boleh nak berinteraksi dengan orang lain. Okay. So of course, kalau nak bantu pelajar yang ada masalah pendengaran, you need to minimize irrelevant noise. Boleh dengar tak apa yang saya cakap tadi? Okay, apa yang anda dengar sekarang ni? Situasi kat rumah saya. Boleh. Apa yang berlaku dekat sini sebenarnya? Sebenarnya tengah hujan Bawa jaga. tengah hujan kat sini So noise ni maksudnya gangguan. Gangguan tu tak semestinya dengan bunyi bising je ataupun apa-apa bunyi yang boleh mengganggu pembelajaran Okay, and then you can communicate in ways that help student hear and speech read. Okay, bantu pelajar dari segi cara pembelajaran yang boleh bantu pelajar mendengar atau membaca. Okay, and then last is to teach student with sign language. Okay, boleh bantu pelajar untuk menguasai bahasa isyarat. Okay, and finger spelling to other class members So what we recommend for physical or sensory challenges, okay, masalah yang physical tadi dari segi penglihatan ataupun pendengaran kan. So make sure all students ada access, okay, have access to important educational resources and opportunity Then you need to provide students, okay, with assistance, and you can use technology to facilitate learning and performance. Okay, this is the last objective. Okay, kita ada pelajar pintar cerdas, gifted student. Saya nak tanya, gifted student ni dia pelajar berkeperluan khas tak? Agak-agaknya. Ya. Apa keperluan khas pelajar pintar cerdas atau pelajar gifted ni? Diorang kena belajar lebih advance dengan skills yang lebih advance. Okay. So usually kita kata pelajar ni perlu belajar lebih advance lagi Tapi hakikatnya pelajar cerdas ni atau pintar cerdas kan, gifted ni, dia tak semestinya dikategorikan sebagai pelajar berkeperluan khas. Sebab apa? Dia boleh duduk ataupun dia boleh belajar sama dengan kawan-kawan dia dalam general classroom. Okay, so tak ada keperluan untuk mereka, maksudnya bukan tak ada keperluan, dia ada keperluan khas ataupun kita panggil sebagai pelajar luar biasa. Dia luar sikit daripada kebiasaan lah, pelajar-pelajar yang average
So kita nak cakap student gifted, gifted student. So we always say that gifted student dia ada high ability or aptitude, okay, in one or more areas. Okay, kebiasaan pencapaian dia adalah atau kebolehan dia adalah luar biasa. Okay, and to such degree that special arrangement are necessary to help student meet his or her full potential. Okay, pada tahap tertentu mungkin kita memang perlukan lah menghasilkan kita perlukan perlu bantu pelajar ni untuk capai potensi diri dia. Sebab tu kita ada Kolej Permata Insan, jenis insan, dan kita ada jenis pintar, kita ada pemata seni atau jenis seni kan, untuk bantu meningkatkan potensi diri dia. And depends somewhat on age or developmental level. Okay, macam mana kita nak tahu kanak-kanak ni gifted? Kita kena tengok. Kalau kanak-kanak kecil, young children, depend on the general pre-consciousness. Okay, kalau older children, remaja ataupun yang besar sikit kanak-kanak, okay, dia exceptional achievement in very specific areas. Okay. So giftedness, okay, tengok kalau dekat US dia tak dimasukkan sebagai kanak-kanak yang ada disability. Sebab diorang ni bukan disable. Diorang bukan tak boleh buat, diorang boleh buat. Cuma diorang ada keperluan yang lebih tinggi daripada kanak-kanak lain. Okay. So ni antara common karakteristik dia. Okay. So saya nak highlight beberapa. Contohnya macam they have extensive general knowledge about the world. Okay. They have high standard for performance, high motivation, and strong interest in area which strength have been identified. Okay. Usually we call it as above average lah. Okay, diorang ni lebih daripada average social and emotional adjustment or cognitive level. Okay, how to adapt instruction for gifted student. Okay, kita boleh tengok dekat Permata Insan, macam-macam kan pelajar ni buat kan. Belajar memanah, berenang, berkuda. Tapi tu mungkin biasa je. Tapi kita nak kata dari segi akademik pula, yang tingkatan 1 dah belajar kimia dengan fizik tingkatan 4 dan 5. So itu menunjukkan dia ni lebih daripada average dia. Lebih daripada kebiasaan dia. So we need to teach complex cognitive skill within the context of specific subject areas. Okay, ajar benda yang kompleks sikit. Okay, and then see outside resources. Okay, and then understand the student with exceptional cognitive abilities are not necessarily advanced in other aspect of their development. Okay, ini penting. Sebab apa, kadang-kadang kita ada label kan, pelajar yang pintar cerdas ni dia boleh buat semua benda. Contohnya macam kat Permata Insan kan, kita expect dia pun bagus dalam selain daripada akademik, dia pun bagus dalam hal-hal lain. Contohnya macam memorization of Al-Quran, mengingati ataupun menghafal Al-Quran. Tidak semestinya sebab contoh macam di MRS Ulul Albab kan, ataupun di Permata Insan, dia ada orang kata tahapan-tahapan yang dia boleh capai dalam menghafal Al-Quran, walaupun dia hebat dalam bidang sains kan, matematik dan sebagainya. So we need to understand this to avoid bias ataupun stereotyping. Okay, so you need to consider diversity when identifying and addressing special needs. Okay, so the first one is bias bila kita nak kenal pasti pelajar yang ada masalah kan, pembelajaran. Okay, sometimes kita disproportionate number of student identified as having disability are members of ethnic minority group. Dan kita katakan pelajar yang minority ni selalunya kita tak define dia ataupun kita tak identify dia sebagai ada masalah pembelajaran dan sebagainya. Sebab apa dia golongan yang minority, bias. Dan kita nampak
kaum-kaum tertentu je ataupun golongan tertentu je yang ada disability dan kita bagi tahu dia disable tapi kita tak nampak minority group. Because of members of minority group are underrepresented in program for gifted student. Okay. So kalau gifted student pula kan, mungkin dalam program pemata ataupun genius kan, kita tertumpu kepada satu kaum saja. Tapi ada kaum minoriti, contoh macam orang asli kan. Macam ni kita nak include, inklusif kan, golongan sebegini ataupun pelajar yang dari kaum orang asli yang gifted ni dalam program tu. Adakah dia underrepresented? Okay. So, some general recommendation kalau kita kerja dengan ataupun kita menguruskan pelajar with special needs. Okay. First, you need to be flexible. Okay. Be flexible in approaches to instruction. Okay. Second, use technologies. Okay. Gunakan teknologi untuk bantu pelajar kita. And then, identify and teach the prerequisite knowledge. Okay. And skill student may not have acquired because of their disability. Macam tadi saya sebutkanlah perkara asas kan. Pelajar ada masalah untuk menguruskan diri, jadi kita ajar dia knowledge atau skill untuk dia menguruskan diri. Okay. And you can consult and collaborate with specialists. Okay, jangan takut, cikgu-cikgu jangan takut untuk berjumpa dengan mana-mana pakar kan, kaunselor, guru-guru di sekolah atau guru pendidikan khas. Okay, sebab diorang lebih tahu dan diorang boleh bantu cikgu untuk uruskan pelajar dengan baik. So, what else the recommendation is? First, communicate regularly with parents. Selalulah berkomunikasi dengan ibu bapa. Kalau kita perasan anak dia ada masalah di sekolah, bagi tahu dengan parents. Berbincang dengan parents. Kadang-kadang parents ni dia ada konflik dia tersendiri. Maksudnya kalau kita katakan anak dia ada masalah, dia susah nak terima. Dia kena pergi bawa diagnose dulu. And then kalau doktor cakap memang anak dia ada masalah, baru dia terima. So cikgu kena pandai communicate dengan parents. Okay. Include student in planning and decision making. Jangan kita asingkan kanak-kanak yang ada masalah ni daripada aktiviti ataupun decision making. Okay. And then kena perhatikan pelajar kita siapakah yang layak untuk terima layanan ataupun perhatian yang lebih dalam kelas, and work with your other students toward acceptance and support of student with special need. Okay. Bantu pelajar kita yang lain dan untuk belajar menerima kawan-kawan dia yang ada special needs. Okay, so this is the last slide. Marathon hari ni 74 slide. InsyaAllah. So, adakah anda semua okey? Bertahan? Okey. Alhamdulillah. Saya risau sebenarnya bila saya tengok slide kan. Dan saya baca textbook tadi ada slide ada 74. Textbook tadi banyak jugalah kan, sebab kita nak faham kan. Dan dia sangat komprehensif sebenarnya. Topik berkaitan dengan pelajar berkeperluan khas dan juga pelajar luar biasa lah. Saya panggil gifted ni luar biasa sebab dia luar kebiasaan kita. So nanti boleh log in dekat goals. Sekejap saya share. Setakat ni ada apa-apa soalan tak? Ada doktor, saya ada 2 soalan. Silakan. Kita bincang dulu soalannya. Soalan pertama saya doktor, macam yang tadi tajuk yang pertama kan pasal intelligent. So macam kebiasaan macam kalau kita tengok budak bijak-bijak kan, kebanyakan orang akan kata dia bijak sebab keturunan dia. Adakah itu betul doktor? Okey. Lepas tu soalan kedua, macam saya ada pengalaman mengajar seorang budak ni dia saya tak pasti dia autism ataupun tak. Cuma kalau dia baca, dia macam tengok tulisan tu dalam keadaan yang macam terabur. Tapi dia boleh tapi kebenaran. Betul je soalan. Okay, terima kasih doktor. Okey. So Anissa, soalan pertama tentang intelligence kan. Adakah intelligence ni diwarisi? Pertama, okey ni saya sentuh sikit dari segi Islam
kita kena percaya kan Allah ni menggunakan akal kepada kita. So memang sudah tentu kita ni ada intelligence lah, kecerdasan tu. Okay. Cuma macam mana kita menggunakan kecerdasan tersebut lah. Dan lagi satu, adakah dia diwarisi berdasarkan keturunan dia? Pertama, kalau kita tengok dari aspek pewarisan kan, genetik, kemungkinan tu memang ya. Okay, tak boleh nak nafikan juga ada. Dan tetapi kadang-kadang bila dalam proses apa orang kata kejadian manusia tu kan, dia ada apa orang kata kromosom punya ni kan, pembinaan kromosom tu kan dalam badan manusia. So kemungkinan intelijen tu dia by part lah kan, ataupun dengan ketentuan Allah lah kan, intelijen dia tu ada pada bidang-bidang tertentu, sama ada sama dengan ibu bapa dia ataupun tidak. Okey Anissa, soalan yang pertama jelas faham doktor. Okey. Yang kedua adalah tentang pengalaman Anissa mengajar seorang pelajar Dia ada masalah dari segi membaca ke? Betul tak? Okay. Betul. Dia masalah dia dari segi bacaan dia tu terabur sebab dia tengok mungkin perkataan tu berbeza-beza Jadi dia macam tak boleh nak adapt, macam kita suruh dia baca, dia jadi lambat daripada orang lain. Okey. So the first thing, kalau pelajar yang bermasalah macam tu, satu, saya nasihatkan atau saya cadangkan lah pengalaman saya, kita kena tengok dulu latar belakang dia. Okey, latar belakang dia maksudnya ibu bapa dia ataupun diri pelajar tu sendirilah. Contohnya kalau dari segi membaca ataupun tutur kata ni, kadang-kadang pelajar tu dia tak ada masalah apa-apa, cuma dia nak menyesuaikan diri atau memahami perkataan, sebutan ataupun huruf tersebut tu yang ada problem, disebabkan oleh dia sebelum ni mungkin dibesarkan kat luar negara, balik Malaysia nak kena membaca dalam bahasa Melayu, mungkin ada problem kan. Tapi dari satu aspek, macam kita sebut pelajar berkeperluan khas ni, memang kita tak nafikan ada pelajar yang bermasalah dari segi membaca. Saya bukan autism, dyslexic ke? Saya tak ingat. Maybe dyslexia. Contohnya dia tak boleh nak bezakan huruf antara B dengan D. Okey? Contohnya B dengan D. So itu yang akan menyebabkan dia tak faham ataupun dia tak tahu macam mana nak menyebut dan atau membaca sebab dyslexia ni dia masalah lain pula Dyslexia ni dia masalah dari segi organizing dan dyslexia ni dia bukan satu kategori je, dia ada beberapa kategori Dyslexia dari segi organizing mind ataupun reading. So perkataan-perkataan yang dia tak familiar, yang kita kena bantu dia untuk familiar kan, dengan buat latihan kan, kaedah-kaedah tertentu supaya dia faham tu adalah huruf B, tu adalah huruf D. This kind of thing lah, untuk bantu dia lebih faham lagi lah atau boleh membaca Okey Anissa. Okey, faham. Terima kasih. Sama. Lagi ada yang lain soalan tertentu? Kita boleh kongsikan sikit di sini, bincang dengan kawan-kawan. Tak ada Okey. So saya nak tunjukkan dekat goals. Okey. Untuk topik ni, saya ni pun slow-slow juga sebab kita dah tukar mode online ni, dia take time sikit kita nak plan balik aktiviti dalam kelas dan sebagainya. Okey. Boleh nampak saya punya goals? Boleh So dekat subjek EAO ni kita setakat ni ada 28 pelajar yang enroll. So maksudnya ada 6 orang pelajar lagi yang mungkin problem nak enroll Kalau ada masalah boleh bagi tahu supaya saya boleh contact dengan SDEC lah, ICT untuk anda masuk dalam goals So nanti boleh pergi dekat chapter 5 individual differences. Okey. Dekat sini saya dah settlekan slide hari ni. So and then boleh klik dekat lesson untuk pendidikan inklusif di Malaysia So pendidikan inklusif di Malaysia ni boleh klik. Okey, dia akan ada kita ada video. Okey. Boleh nampak video ni? Boleh. Okey. Boleh doktor. Boleh So nanti boleh tengok video ni tentang
pendidikan inklusif di Malaysia dalam lebih kurang 3 ke 4 minit je asal saya. Kemudian boleh pergi ke soalan 1. Okay, soalan 1 ni berdasarkan video tersebut anda bolehlah share pandangan anda yang tentang pendidikan inklusif di Malaysia. Okay, and then when you submit, okay, bacalah submit contohnya. Okay, saya kena letak answer sikit kat sini. So boleh letakkan pandangan masing-masing kat sini. Sebab ni dia teacher punya ni kan. Kemudian ada artikel kajian. Okey, saya rasa saya nak share dengan anda lah artikel ni. Kalau anda masa ada ke lapangan nanti boleh tengok apakah masalah pengajaran guru dalam pendidikan inklusif di sekolah. Okey, boleh klik link ni dan dia akan terus ke artikel. Dan ada lagi satu artikel. Okey, persediaan kualiti diri siswa guru pendidikan Islam. Ni menarik. Okey, sebab kajian ni di Malaysia melalui konsep 5 mim. Apa tu 5 mim nanti boleh baca dalam program pendidikan inklusif di sekolah. So ini yang kita ada dan anda boleh login dan buat aktiviti kat situ. Dan lagi satu, kita ada word glossary. Ini kita akan buat bersama-sama. Maksudnya bersama-sama tu apa? Word glossary ni dia macam wiki kan. Kita guna wiki, anda boleh edit dan boleh tambah perkataan, frasa, okey, apakah word dia dan apakah definition dia. So boleh tulis kat sini beberapa keyword dalam 20 keyword yang anda dengar hari ni supaya dia boleh bantu anda dari segi memorizing dan juga faham topik ni. Okey. So kita ada 2 aktiviti Boleh Okey. So saya kira itu saja, dah pukul 4. Saya minta maaf lebih sikit daripada masa yang saya janjikan. Lebih 15 minit lah kan, bergantung pada kita punya sesi soal jawab dan juga perbincangan. Dia macam marathon sikit hari ni kita punya topik.